Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk hari ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan. Okay, selamat datang ke program Adventures of Al-Quran kami yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Al-Quran Al-Badadi Seksyen 14 Petaling Jaya. Jadi hari ini saya adalah Ustazah Hajar. Saya akan menyentuh sedikit ringkasan berkenaan surah yang terdapat di dalam juz 21 iaitu surah Luqman. Kenapa diberikan nama surah Luqman? Kerana di dalam surah ini ada kisah yang disebutkan berkenaan dengan Luqman pada ayat yang ke-12 dan ayat yang berikutnya. Jom kita lihat ya surah yang ke-31 ini. Jadi surah ke-31 ini mengandungi 34 ayat dan ia adalah salah satu daripada surah Makkiyah. Dan pada permulaan surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan orang-orang yang melakukan surahannya, iaitu melakukan apa yang telah Allah perintahkan, adalah mereka yang telah mendapat hidayah dan petunjuk. Dan mereka inilah golongan yang berjaya mendapat nikmat syurga yang akan kekal di akhirat besok. Manakala terdapat juga golongan yang menerima azab hina lagi pedih. Siapakah mereka? Mereka inilah orang yang menyesatkan manusia, iaitu mereka ini adalah orang yang menyesatkan manusia yang lain tanpa ilmu, menyombong diri apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Diikuti dengan nikmat manusia terima daripada penciptaan, gunung ganang, makhluk bumi, hujan dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dah bagi tahu tadi. Okay. Surah ini ada berkisahkan tentang perihal Luqman. Okay. Jadi pada ayat yang ke-12 dan berikutnya diterangkan di dalam surah ini kisah Luqman. Siapa Luqman ini? Luqman ini adalah seorang hamba Allah yang soleh dan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan. Jadi semasa menerangkan kisah Luqman di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang wajibnya manusia. Allah menegaskan bahawa manusia wajib bersyukur akan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada. Terdapat perintah di dalam surah ini agar manusia supaya tiap-tiap seseorang itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya yang tidak akan dapat dibalas budinya. Jadi ibu bapa kita takkan dapat balas budi mereka membesarkan dan menjaga kita. Lebih-lebih lagi ibunya. Ibu banyak berkorban ya. Dan pada ayat yang ke-16, saya bacakan sebentar ayatnya. Ayatnya berbunyi. Ayatnya saya bacakan maknanya. Ini Luqman berkata ya, dia ada menasihatkan anaknya. Luqman ada menasihatkan, diceritakan di dalam surah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Luqman telah menasihatkan anaknya. Luqman berkata ayat 16, maknanya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan ada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Halus, Maha Teliti. Jadi ini diberitahu pada kita bahawa apa pun yang kita buat, dia kata kat situ, kalau perbuatan itu sebesar biji sawi, maknanya kecil. Ada dekat bumi ke, kat batu ke, walaupun manusia tak nampak, tapi Allah Maha mengetahui dan Allah Maha Halus, Maha Teliti. Setiap balasan perbuatan apa yang kita buat tu insya-Allah akan dibalas. Jadi bila kita ingin melakukan sesuatu, jaga-jaga. Kemudian pada surah ini juga ditegaskan bahawa orang-orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dan meninggalkan larangannya, di mana melakukan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh, iaitu agama Allah. Mana dia pegang kepada pegangan agama Allah itu. Ini adalah satu tali penyelamat untuk apa? Menyelamatkan diri daripada azab api neraka.
Sebelum berakhirnya surah ini, terdapat ayat-ayat yang menerangkan kisah-kisah kebesaran Allah sebagai peringatan kepada umat manusia. Sebagai penutup, ditegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang mengetahui dengan tepat tentang hari kiamat. Kenapa disebutkan tentang hari kiamat? Okey, kerana Allah lah yang menurunkan hujan dan mengetahui yang sebenar-benarnya tentang apa yang ada. Okey, Allah yang Maha mengetahui. Okey, Allah yang tahu bila hujan tu akan turun. Allah yang mengetahui bila hari kiamat itu berlaku dan juga Allah lah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Jadi tidak ada seorang pun yang betul mengetahui apa yang disukakannya esok, sama ada baik atau jahat. Maknanya kita tak tahu apa yang akan berlaku besok. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Jadi kita tak tahu juga di mana kita akan mati. Apa yang perlu kita buat? Okey, pengajaran daripada surah ini, kita berpegang teguh kepada agama Allah, ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tinggal apa yang telah dilarang. Itu sahaja untuk hari ini berkenaan dengan ringkasan sebuah surah Luqman. Kita berjumpa lagi insya-Allah di lain kali. Assalamualaikum.